Terus ada yang pertama kali, ada yang dah 2-3 kali tapi saya boleh terus, tak apa, nanti lepas nanti tuan-tuan tanya. Niat niat. Niat ni, maksud niat ni sesuatu yang berada di hati, bukan di mulut. Ada pun dia kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu lafaz mulut, yang itu bukan niat. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat itu dalam hati, tak perlu ucap, tak perlu sebut, tak ada suara. Hati yang cakap, hati yang cakap ada suara tak? Tak ada. Dengar tak? Tak. Jadi tak payah nak dengar-dengar kan? Dalam hati je. Dalam hati je. Apa niatnya? Niatnya yang paling susah, nawaitu rafa'an nampak? Ustaz pun dah lalut nampak? Itu yang paling susah, iaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu yang paling susah. Itu yang paling senang. Yang paling senang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dah hafal belum? Alhamdulillah dah hafal. Jangan tukar Okey, itu yang paling senang. Yang paling susah, saja aku umrah. Itu yang susah. Saja aku umrah, saja aku laksana umrah, aku umrah lah. Okey, tak nak ambil yang susah tadilah. Tadi yang senang tadi, nawaitul umrata wa ahram. Wow, nampak great Ustaz. Nawaitul umrah macam Arab sikit. Mana-manalah, pilihlah ikut suka, tapi itu syarat dia dalam hati. Aku umrah. Habis cerita. Tak ada lillahi ta'ala Ustaz. Kita umrah pergi pasal apa? Umrah pasal apa? Nak tunjuk aku pergi umrah. Gitu. Itu riak. Tak ada. Automatik orang umrah memang kerjanya untuk Allah Ta'ala. Tak payah lillahi ta'ala. Allah tahulah kau datang nak buat umrah. Tak tahu kalau kau datang nak berniaga. Betul tak? Dah kita datang di sini memang nak buat umrah. Memang umrah je. Mana aku ni bulan 12 aku nak pergi umrah. Kenapa dia cakap pergi umrah? Kenapa dia cakap aku nak berjalan makan angin? Mana ada? Itu lengkawi. Faham je? Jadi itu niat dia. Niatnya lintasan dalam hati. Ketika sampai ke miqat. Kalau kita dari Madinah, iaitu di bin Ali. Jangan niat di hotel, jangan niat di KLIA, jangan niat di rumah. Sebab apa? Sebab syarat wajib niat itu mesti di miqat, sempadan. Macam kita sembahyang lah. Bila sembahyang, kita sampai kat shaf, baru kita kata usalli, baru Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar baru masuk niat. Maka miqat bagi orang yang umrah mesti melalui miqat, sempadan antara tanah haram masuk tanah halal ke tanah haram. Sebab syarat sah niat mesti, dia kata syarat niat mesti dari tanah halal ke tanah haram. Itu untuk umrah. Untuk haji, syarat niatnya iaitu dari tanah haram ke tanah halal. Itu beza. Jangan fikir tentang haji. Kita bukan buat haji, ini cerita je. Beza antara haji dengan umrah. Umrah ni mesti lari tanah halal masuk tanah haram. Tapi kalau kita dah niat dekat rumah, tanah halal, tanah haram? Halal. Sampai ke air, tanah halal, tanah haram? Halal. Jadi macam mana kita dah pasang niat situ? Macam kita pergi sembahyang lah. Dekat atas motor saja aku sembahyang fardu zuhur. Dah boleh belum? Orang nak sembahyang lah je. Apa pula tak boleh? Orang nak sembahyang lah. Tak kena lah. Ahlan barakallah. Maknanya tak kena. Jadi syaratnya, sekiranya kita niat tadi, sila. Duduk je. Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Sekiranya kita niat di rumah, sah tak niat kita? Sah. Sekiranya kita niat di luar miqat, bukan dekat miqat, sah tak niat kita? Sah. Tetapi
tidak menepati niat, maka dia kena bayar dam. Telah melakukan satu kesalahan, wajib umrah, bayar dam. Bukan main dam, bayar dam. Tak mahal bayar damnya, seekor kambing aja. Seekor kambing. Berapa harga seekor kambing dekat sana? Kena bayar dekat Mekah, tak boleh bayar kat Malaysia. Walaupun kita ada bela kandang kambing banyak, tapi kambing yang kena bayar dekat Mekah. Harganya lebih kurang 450 rial aja. Apa dia? 450 rial aja. Itu boleh beli jubah 40 pasang. Ya, lebih kurang lah jadi hati-hati perkara tu. Jadi sebab itu bila kita niat, kita akan bimbing tuan-tuan, jangan risau. Kita akan pergi sama-sama satu bas. Saya pun naik bas dengan tuan-tuan, saya pun penat sama-sama dengan tuan-tuan, jangan risau kan. Jangan pening. Duduk ramai-ramai. Kita duduk. Kita kalau dekat situ, kita akan pergi Masjid bin Ali untuk buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita ambil wuduk, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian kita niat, kita buat sembahyang sunat ihram, dan kita niat. Kemudian kita naik atas bas, kita ulang lagi niat. Tak ada masalah. Niat 10,000 kali pun tak ada masalah. Tapi yang pertama je yang dikira. Boleh nak? Itu yang pertama. Bila dah niat, maka kita kena jaga 13 perkara yang kena jaga, iaitu pantang, larang, ihram. Itu wajib umrah. Okey, baik. Jadi apabila kita niat saja aku ni melaksanakan umrah kerana Allah Ta'ala, maka pertama, bagi semua sekali laki-laki maupun perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, memakai wangi pada badan ataupun pakaian. Soalan, Ustaz, pakaian saya dah wangi, boleh tak? Sebelum niat dah wangi, tak ada masalah. Sebelum niat, saya dah pakai minyak wangi, bukan main satu tong saya rimbah kepada saya. Boleh tak, Ustaz? Boleh, sebab belum niat. Yang tak boleh, selepas niat kita melakukan wangi-wangian pada diri kita. Tak kira lah wangi itu sengaja atau tidak, ataupun orang tolong tuang, ataupun kita sendiri. Kena hati-hati. Boleh nak? Jadi wangi-wangian tidak boleh pakai laki-laki maupun perempuan. Orang lelaki pakai ihram 2 helai kain yang tidak bercantum. Maka afdal kainnya ialah kain putih. Selain daripada kain putih, sah. Biru, kuning, ikut parti boleh. Kuning tak boleh. Dia oren yang tak boleh je. Kuning boleh, oren tak boleh. Oren tu macam Zami lah. Tapi boleh juga, sah juga. Makro. Merah, pakai belang-belang, batik, boleh. Tak ada masalah. Apa warna boleh? Pakai guni, pakai kertas, balut kertas. Ni kenapa ni? Ihram. Pakai kertas. Style. Sah tak? Sah. Janji tutup aurat. Untuk orang perempuan nak pakai ihram macam mana? Macam sembahyang. Nak pakai telekong boleh, nak pakai seluar boleh, nak pakai kain boleh, nak kain batik boleh, pakai baju kelawar boleh. Apa lagi? Consam, kebaya, boleh. Janji tutup aurat. Nampak? Senang kan? Tapi dah beli dah baju umrah, Ustaz, macam mana? Dah beli pakai. Yang belum, boleh pakai baju macam ni. Nak pergi kenduri kan? Piang, kau gimana? Kenduri ke umrah? Macam pergi kenduri. Sama, boleh. Ni Hajah nak pakai baju ni kan? Apa tu lah? Labuci semua bukan? Boleh, tutup. Ada apa? Batu-batu tu. Boleh, tak ada. Pakai kerongsang sini, sini. Boleh. Tak ada masalah. Nak pusing, nak kelilit kan? Pakai tudung. Boleh. Janji tutup aurat. Clear? Nanti grup Vulcan dia akan berbagai-bagai baju. Pasal Ustaz Yusri kata tak apa,
Saya bawa je. Orang pun duk tengok ni grup mana ni kan. Yang mustahak sah. Jangan sibuk kata orang. Tapi ialah orang kita kan, orang Melayu dia praktikal, dia benda-benda dia jaga tau. Dia pakai baju lawa dia, hitam-hitam semua, putih-putih semua, cantik je. Baguslah, tak ada masalah. Itu afdal. Boleh? Boleh yang tak boleh tak pakai baju apa? Tak boleh. Boleh tak? Itu kepakaian orang lelaki tanpa pakai kasut. Orang lelaki tanpa menutup 5 jari dan juga tumit. Cari selipar, bukan kasut bila masa ihram. Kalau kita pakai sandal yang tutup, yang apa? Orang panggil apa tu? Sandal yang kadang-kadang kita 4 jari keluar, 1 jari tertutup. Elakkan. Cari selipar Jepun lah, RM2.5 RM2.5. Kalau hilang pun tak menyesal. RM2.5 je Kalau hilang pun tak payah termenung. Pasal tu selipar Jepun saya RM2.5 hilang, Ustaz. Tak payah pening. Ya? Apa? Saya pun pakai selipar Jepun je. Standard. Naik lift tak pakai kasut pun orang tak konon. Kita kalau pergi shopping tak pakai kasut, orang kata ni ulu mana kan. Tapi kat sana tak pakai kasut is standard. Apa nak pakai kasut? Jadi turun dataran dah sampai Masjidil Haram, nak pakai kasut benda. Tak payah. Dekat sangat, insya-Allah. Baik. Jadi pakainya sebagai apa tu? Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ni sorry. Mana dia begini? Ni orang lelaki pakai yang ni, macam ni, 1, 2, 3, 4, 5 kaki, jari terkeluar dan juga tumit terbuka. Tak boleh pakai macam ni ataupun macam ni, nampak tak? Dia tutup. Untuk orang lelaki. Orang perempuan memang kena tutup, jangan dia buka pula, Ustaz. Nampak? 5 keluar. Haram. Faham tak? Haram, berdosa. Orang perempuan orang lelaki jangan pula tutup, terbalik pula. Orang perempuan terbuka, orang lelaki pula tertutup. Kacau pula. Dah sonsang tu. Baik. Ini pakaian untuk orang lelaki. Comel ni. Ini Ustaz Tengku ni. Dia sebagai ketua pembimbing haji tabung haji, pengarah urusan bimbingan haji, orang Kelantan. Baik, ini pakai ihram. Pakai ihram ni tuan-tuan jangan duk pening-pening sangat. Nak pakai ikut apa? Freestyle. Nak bawa macam mana? Pakai je lah. Ni, janji pusing je. Jalan, beres. Dah. Selesai. Faham? Kalau cara macam ni, janji dia tak lurut, dia tutup pusat hingga lutut orang lelaki. Cuma yang ni dia agak sikit susah sebab nak langkah. Jadi jalan dia tak boleh laju lah, gitu je. Kan? Sebab dia punya kangkang tak boleh nak buka. Itu saja. Tapi boleh tak macam ni? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun macam mana? Gitu je pun boleh. Janji tak lawa, Ustaz. Itu nombor 2. Tak lawa, nombor 2. Faham? Ada orang kata, apa pakaian ni macam ni lah. Sah. Tapi tak comel. Itu saja. Jangan pening. Kadang-kadang orang benda ni pun jadi masalah. Teburai, Ustaz. Jangan sampai tu. Jangan sampai teburai. Itu contoh lah nak cerita. Tak, kadang-kadang orang dia terlalu ambil kira sangat benda ni sehingga menyusahkan diri dia. Memanglah saya tahu teburai tu. Kadang-kadang orang dia nak smart. Dia nak smart tapi menyusahkan dia. Yang pakai ihram dekat 3 jam tak selesai. 3 jam macam mana ni, kejap buka, kejap pasang, kejap buka, jangan orang dah nak turun, woi nak jalan, kejap. Jadi itu pun masalah. Jadi orang dah tunggu dalam bas 3 jam tak keluar. Pasal apa? Duk betul kain ihram saja. Jadi ihram ni tuan-tuan tak payah duk pening-pening kepala. Janji tutup aurat sementara tu, nanti sebelum nak buat kita betulkan balik. Sebab kejap lagi kita nak berak, nak kencing, nak buka balik. Pasal kita 6 jam takkan tak berak tak kencing kan? Jalan dari Madinah ke Mekah tak nak kencing.
Kenapa? Terkincit, saya tak nak kata apa. Jadi nasihat saya untuk jemaah, apabila kita nak buat ihram, nak buat umrah, dalam perjalanan sehari sebelum tu elakkan makan pedas. Kita takut tak dan nak pergi tandas. Okey nah? Ni cara saya ni cara saya, tengok. Pakai, ambil ujung ke ujung, senang aja ambil gini. Ambil sini. Ni cara saya. Ada macam-macam cara. Ni cara saya, tarik sini, ni. Kepit kat sini, tarik sini. Boleh. Ni antara dua ni, ambil tengah-tengah. Okey. Itu slow motion punya. Ulang balik. Satu, tak sini, ambil, tahan nafas. Habis cerita. Laju. Okey. Pap, selesai. Ini nak beli boleh, tak beli pun boleh. Tapi kalau tak beli, tak namanya tali pinggang haji. Belilah juga, walaupun pakai sekali. Nak beli? Belilah, tak ada salah. Ini pakai bukan apa, ini tak wajib. Ini sebagai aksesori untuk supaya kita punya kain tak jatuh, itu saja, bagi kemas. Jadi kalau kita melompat, kita memanjat, tak jatuh. Mana tahu nak manjat longkang ke, manjat parit ke, nak ke dop ke. Mana tahu tengah berhenti-berhenti kat air, nampak dop. Lintang pura aku jauh dop lagi laju, dia laju lagi daripada dop. Ada lah tahu okey, baik okey, ni pakai dia. Pakai ni. Kalau saya pakai macam ni. Dah. Dah. Okey lah, wow. Payah tak? Jadi ni nak kangkang, besar-besar kangkang boleh? Boleh. Nak gitu boleh? Gitu boleh? Maknanya lepas semua. Faham je tapi pastikan tutup pusat hingga lutut. Selesai. Boleh? Okey. Kemudian yang kedua, selendang. Selendang ni senang aja. Letak belakang ni. Dah. Okey. Okey dah ni. Apa macam tu, Ustaz? Boleh tak? Boleh. Dah okey dah ni. Selempang kan? Ni boleh dah. Sejuk. Sejuk. Tutup lah. Itu cara dia. Nak buat macam mana? Ikut suka. Nak bolot pun boleh. Boleh, tak ada salah. Jadi kita macam mana? Ini cara dia. Ambil yang sebelah kiri, tolak sebelah kanan. Jolok, habis cerita. Dah, selesai. Ni tertinggal kan? Tertinggal bukan susah. Lempar je, selesai. Dah, boleh ambil gambar. Selesai ini cara. Ini kalau kita dalam bas nak sembahyang, dalam perjalanan dan sebagainya. Apabila kita nak tawaf, maka sunat bagi orang lelaki buat itibak. Apa itibak? Melepaskan bahu kanan daripada tertutup. Itu sunat hukumnya. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Tapi afdal kita buka. Maknanya kalau sembahyang kita tutup, jalan dari hotel, dari bas dan sebagainya, tutup begini. Dan kita bila nak tawaf sahaja, kita pun buka ni. Maka selesai. Bagi orang lelaki, ada sling, kita masuk sling, ada tag, pakai tag. Tuan-tuan, tag sentiasa pakai tuan-tuan untuk pengenalan. Sekiranya berlaku apa-apa, orang nak dapatkan kita duduk hotel mana, senang. Dan di situ ada nombor telefon hotel dan sebagainya. Jadi sentiasa pakai tagging. Sebab tagging tuan-tuan itu mewakili pasport. Sebab tuan-tuan punya pasport akan diambil oleh pihak pengurusan. Tuan-tuan tak boleh pegang, sebab itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku, takut hilang dan sebagainya. Jadi kita akan serah kepada pihak pengurusan. Nanti masa kita nak balik, dia akan bagi. Jadi sambil tu pihak pengurusan juga akan membagi satu salinan visa untuk sekiranya tuan-tuan nak beli SIM card dan sebagainya, gunakan visa tersebut. Tanpa, cuma pasport ni semasa kita nak check in dengan check out di immigration sahaja. Jadi tuan-tuan akan pegang sementara, nanti sampai dekat dalam bas kita akan collect untuk diserahkan pada pihak muassasah. Clear Boleh nak? Okey, ini cara dia. Ini kalau kita nak tawaf. Kalau tak nak tahu, kalau kita nak sembahyang, maka kita tutup balik. Baik nah? Clear? Okey. Ada soalan?
Tak ada. Faham Alhamdulillah. Untuk orang perempuan nak pakai ihram macam ni boleh. Jubah boleh, pakai seluar pun boleh. Bagi saya sihat suka perempuan pakai seluar. Senang pergerakan dia. Senang. Tapi tak selesa lah Ustaz nak pakai kain juga. Pakailah jubah. Jubah boleh, apa pun boleh. Putih afdal, lain daripada putih sah. Boleh je nak pakai baju kurung kebarung ke, baju kurung kurung moden ke. Kurung moden ni tak digalakkan sebab dia ketat. Carilah kurung kurung pesak ke, riau ke, memenda ke. Boleh boleh je boleh. Yang mustahak tutup aurat saja. Okey je boleh dah beli dah baju umrah? Dah pakai. Dah, kalau dah pakai jangan tak pakai. Nanti ustaz ni ngada-ngada pula, dah beli tak pakai pula dia kata. Beli, yang dah beli pakai. Duit ada beli. Tak ada masalah. Tak nak pakai, pakai yang macam biasa je. Jubah-jubah mana ada manik tak ada manik semua boleh jangan ada loceng tu lah. Ting-tang apa dia. Kenal lah tu hajah sekian tu. Okey, baik. Yang ketiga menutup kepala bagi orang lelaki. Kepiah-kepiah tak ada, ataupun topi ataupun sebagainya. Payung boleh. Payung boleh, tak ada masalah. Payung. Yang tak boleh payung yang lekat kat kepala tu. Kan ada satu yang payung yang lekat tu, tapi kita tak ada jual lah kat sini, kat sana ada jual. Tapi kita pergi bukan musim panas bang. Kita pergi musim sejuk. Buka tu berangin dia. Alamak, syok je. Buka jangan. Satu lagi, ketika orang lelaki dia kadang-kadang duduk dalam bas, dia tidur kan 6 jam, dia pun tutup gini. Tak boleh Yang waktu ni, ini waktu kita dalam ihram tidak boleh menutup kepala dan tutup muka. Maka telah melanggar pantang larang ihram. Boleh. Menutup muka lelaki maupun perempuan. Sama juga orang perempuan atau orang lelaki. Di sana kerajaan Saudi tidak mewajibkan pakai mask. Jadi masa ihram kita tidak digalakkan, malah tidak dibenarkan pakai mask. Bila nak pakai mask ketika luar daripada ihram sebagai protection sahaja, digalakkan. Dekat sana memang tak ada mask. Dia tidak mewajibkan. Dulu mula-mula pembukaan bahasa musim Covid diwajibkan. Sekarang tak. Jadi kita letak masa ihram tidak boleh kita tutup muka sebab menutupi separuh muka. Dia melanggar ihram. Kemudian memakai sarung tangan. Orang perempuan jangan pakai sarung tangan, cuma hand sock saja boleh. Sebab nanti masa kita istilam, takut kita punya baju dia tak ada cuff sini, nanti nampak. Pergelangan tangan ke atas tidak wajib, malah dalam ihram tidak boleh tutup. Bawah daripada ni, sendi ni, pergelangan tangan wajib tutup. Dan ketika kita tawaf, nampak aurat, batal tawafnya. Nanti kita akan cerita bab tawaf. Kemudian memakai bawang dah sebut. Memakai minyak pada kepala, maknanya orang dalam ihram tidak boleh nak berhias sangat. Pakai pomade ke, gel ke apa, jangan. Tak payah. Tidak boleh. Sebab dilarang ketika kita selepas niat. Kemudian menanggalkan rambut atau kuku bagi lelaki dan perempuan. Rambut kita cabut, geram. Geramnya, geram. Ataupun gatal. Garu kan, kelimomo banyak kan. Tengok Tuhan segenggam kau. Bila segenggam maka telah melanggar pantang larang ihram. 1 dimaafkan, 2 dimaafkan, 3 melanggar ihram. Baik. Ataupun bulu hidung. Ada orang dia suka tarik bulu hidung. 6 jam duduk dalam bas kan. Manalah tahu. Ustaz, ter pun kena. Faham? Kecuali dia gugur sendiri. Duduk, gedemuk jatuh. Apa pasal ni? Bulu roma gugur dia kata. Kalau dia gugur sendiri tanpa ada perbuatan, tidak
adalah dimaafkan. Gitu juga rambut. Rambut je tengok relax je. Tengok jatuh. Jatuh. Banyak ni. Tengok-tengok dah tak ada rambut langsung. Botak kan. Dia gugur sendiri tak ada masalah. Tapi jangan ada perbuatan mencabut atau menggugurkan. Kemudian mengerat ataupun memotong kuku. Sebab itu orang yang nak buat ihram, nak buat umrah, kuku dipotong sebelum niat. InsyaAllah kita akan berada di Madinah hari Khamis. Hari Jumaat kita dapat sembahyang Jumaat di Madinah. Bagi grup 12 dan 1 dapat 2 kali Jumaat, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Rezeki lah. Dapat 2. Satu di Madinah, satu di Mekah. Jadi hari Jumaat tu kita dah potong. Kita akan bergerak ke Mekah lebih kurang hari Ahad. Ahad maknanya kita dah pergi Mekah, dah kuku dah potong. Terlupa potong, Ustaz. Terpotong. Dah gigit. Bila gigit, potong kuku, sengaja atau tak sengaja, dikira melanggar pantang larang ihram. Yang 9, menebang pokok atau mencabut pokok-pokok. Itu dalam kata ihram. Macam kita orang umrah ni, ihramnya paling lama pun 1 hari lah. Itu paling lama. Sekejap-sekejap pun bukan dalam 8 jam. Kalau kita naik bas 6 jam, campur dengan ibadah 10 jam lah kita pakai ihram. Sebab lepas habis tu dah tak ada ihram. Tetapi di Mekah, pokok-pokok tak boleh suka-suka kita nak rosakkan dia, nak cabut ataupun nak patah-patah, sama ada dalam ihram ataupun tidak ihram. Maka kita tengok pokok cantik-cantik, ambil gambar saja, tak payah kutil-kutilkan dia. Jangan kutil-kutil. Tengok, kadang-kadang kita tengok pokok sana lain daripada orang. Ada orang dia minat pokok kan, lawannya pokok ni lah, ni pokok Mekah ni kita ambil berkat. Jangan duk gatal. Jangan buat. Jangan buat. Boleh nak? Okey. Tak payahlah, tak payah cari pokok lah. Tak payah. Nasib baiklah kawasan kita ni, kawasan semua pokoknya pokok batu. Alhamdulillah. Bangunan tak ada pokok. Alhamdulillah. Takut nanti lawatan pergi ke Arafah ke dengan Udaibiyah kan ada pokok-pokok sikit. Tu jangan, hati-hati sikit. Kemudian yang ke-10, memburu binatang. Memburu binatang ni tuan-tuan, kita kat sana tak adalah bawa bedil, bawa senapan, bawa panah nak pergi buru kat sana kan. Cuma kat sana burung merpati banyak. Burung merpati banyak sangat. Jinak nampak macam jinak, tapi itulah bab kata pepatah, jinak-jinak merpati di dekat lari. Dia tak akan duduk dengan kita walaupun kita panggil. Kita tak ada. Walaupun letak makan kat sini. Jadi kadang-kadang kita suka probok burung merpati kan. Burung merpati kita bagi makan. Belilah RM2, RM2, RM3, bagi makan. Burung merpati mau datang, kita punya burung merpati pun berlaga sama sendiri, meninggal dia. Kadang-kadang dia terkejut. Dia terkejut terlanggar di dinding ke, terlanggar bangunan ke, mati burung merpati tu. Juga termasuk memburu. Salah. Jadi kalau nak bagi makan, bagi je, tak payah halau-halau. Tak payah duk. Tak payah. Biarkan dia makan. Faham? Jangan ambil pula sembelih. Goreng sedap ni. Jangan lagi teruk. Itu juga salah dari segi ketika kita dalam ihram ataupun tidak ihram. Baik. Yang ke-11, berkahwin atau mengawinkan atau menerima wakil. Jadi dekat sana mana tahu datang jodoh, dapat jodoh. Duduk-duduk bagus je. Turki ada, China ada, Jepun ada, Indon ada, India ada, Pakistan ada. Semua masuk. Bulan 12 ni multi purpose. Colourful. Jemaah colourful. Zaman kita pergi Ruridah, semuanya mendung. Zaman mendung, tahu tak? Zaman mendung. Jemaahnya mendung je semua. Faham tak? Pakistan, India. Bila bulan 12 ni kebanyakan orang Europe datang. Ingatkan Abang Haji. Mana tahu dia terpaut pula. Ya tak? Dia duduk, hai. Tengah tahu boleh berkenalan kan. Nak macam mana? Apa nak cerita kan? Okey. Dia pun berkenalan dengan Abang Haji kan. Handsome lain macam. Nak kata Europe tidak, nak kata colour tidak. Senang elok je.
Nak cakap India tidak, nak cakap Pakistan pun tidak. Sedang-sedang elok dia kata. Dua iaitu tawaf. Apa makna tawaf? Tawaf iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Ya. Dengan syarat-syarat ini adalah tawaf rukun. Sama ada tawaf umrah, tawaf haji ataupun tawaf kudum atau tawaf wada. Jadi tawaf ni berbagai. Pertama tawaf rukun. Tawaf rukun ni untuk umrah dan juga haji. Baik, untuk orang melaksanakan haji dan umrah, mereka terus menggunakan rukun yang kedua tawaf sebagai salah satu perkara untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian tawaf yang kedua namanya tawaf sunat. Tawaf sunat ni tawaf bukan dia sebilang masa, bila-bila pun boleh. Kemudian tawaf yang seterusnya iaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini namanya tawaf selamat datang bagi orang yang masuk ke Mekah tidak melaksanakan umrah. Orang umrah tidak ada tawaf kudum. Ya, orang umrah tidak ada tawaf kudum sebab tawaf umrahnya itu dikira tawaf kudum sekali. Jadi tawaf kudum ni kepada orang yang melaksanakan haji ataupun orang yang bekerja di Mekah untuk melaksanakan kerja tanpa memakai ihram, maka dia buat sembahyang tawaf selamat datang kerana menghormati Kaabah. Baik, kemudian apa lagi? Tawaf wada. Apa nama tawaf wada? Tawaf selamat tinggal bagi siapa-siapa yang meninggalkan Mekah melebihi kadar 2 marhalah ataupun jarak musafir. Jadi kita bagi umrah ni kita akan buat tawaf wada 2 kali. Pertama ketika kita nak menziarahi Taif, sebab ke Taif itu perjalanannya melebihi kadar musafir, maka wajib kita melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada tanpa memakai ihram, kena ingat. Tawaf rukun sahaja dengan ihram, khusus kepada tawaf umrah. Baik, tawaf kudum pertama, tawaf wada pertama, tawaf selamat tinggal, iaitu tawaf ketika kita nak pergi ke Taif. Kedua, tawaf wada itu diwajibkan bagi orang yang akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke tanah air. Maknanya kita akan lepas kita selesai berada di Mekah untuk kita balik pada 26 hari bulan, maka jemaah diwajibkan melaksanakan tawaf wada. Nanti kita akan ceritakan dekat sana macam mana waktu yang kita akan melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada tidak ada beza dengan tawaf rukun. Cuma bezanya tawaf rukun kita berserta dengan sa'i, tawaf wada tanpa sa'i. Jadi kita baik. Kemudian tawaf apa lagi? Tawaf sunat. Tawaf sunat ni bila-bila kita nak buat? Bila? Paling kurang 1 pusingan, sebaik 7 lebih pun tak ada masalah. Kemudian lagi apa? Tawaf nazar. Ada orang dia nazar, dia nak laksanakan sesuatu hajat, maka dia buat tawaf nazar. Maka lain tak ada apalah. Itu sahaja tawaf. Baik. Tawaf ni mesti mengelilingi Kaabah, nampak Kaabah. Kalau tak nampak Kaabah tidak dikira tawaf. Itu namanya tawaf kedai. Sebab tak nampak Kaabah. Jadi kalau nampak Kaabah. Jadi kalau nak tawaf mesti berada di dalam Masjidil Haram. Kalau kita tawaf di luar Masjidil Haram, Kaabah tak nampak luar, kita boleh pusing keluar. Kita akan pergi Jabal Qubais, pergi dekat Telaga Zamzam Sabil, kemudian kita pergi dekat Maulid, kemudian kita pergi kat Marwah, pusing dekat luar tu, boleh lah. Boleh, tetapi itu bukan tawaf. Tawaf tidak sah di luar Masjidil Haram, mesti di dalam. Ada kawasan tawaf dia. Kalau kawasan tawaf dipanggil mataf, tempat tawaf. Maka di bangunan Masjidil Haram juga boleh tawaf. Dan ada satu lagi, tingkat 3, naik skuter. Ada ajar dah rasa dah naik skuter. Seronok, rempik lagi. Naik skuter bukan percuma, bayar. Yang tak percuma jalan kaki. Naik kursi roda berbayar, naik skuter bayar, jalan kaki tak bayar. Jadi kalau naik skuter lebih kurang 57 rial.
sekali dengan GST harganya 50 rial je, tapi GST dia 15%. GST Arab 15%. Jadi kena bayar 7 rial. Jadi 57 rial 50 sen tak silap saya kata tapi pergi naik ramai-ramai seronok. Yang belaga-belaga, yang belanggau semua ada lah. Seronok. Semua break. Dia tak ada break sebab dia lepas dia punya dia punya handle, dia berhenti. Ini memang tak ada lah, kena gong. Biasalah, tapi jangan risau, langgar pun tak ada masalah, tak kena saman, tak ada masalah. Tapi kalau rosak, tinggal tepi, minta yang lain. Tapi tak ada apalah, insya-Allah. Baik, itu tawaf dia. Jadi tawaf menggunakan kenderaan ataupun kursi roda, semuanya tidak ada masalah, boleh. Walaupun kita sihat begau, Ustaz, begok sugau-sugau ni boleh ke naik skuter? Naik tu. Tak nak naik skuter, saya nak naik kursi roda, orang tolak pun boleh. Kau bayar je lah. Segau Ustaz, segau pun boleh. Janji pusing. Boleh nak? Pusing. Baik. Ada faham tentang tawaf? Baik, itu tawaf, jenis-jenis tawaf tadi lah. Tawaf sunat, tawaf wadak, kudum dan sebagainya. Baik. Syarat sah tawaf, kita kena ingat. Pertama, suci dari nanti kejap, lepas ni kejap okey. Pertama, syarat sah tawaf mesti suci dari hadas dan najis. Pertama, kena ada wuduk. Kedua, tidak datang haid. Ketiga, kalau dah datang haid, dah mandi. Kalau dia masih lagi tidak suci, maka tidak sah tawafnya. Itu pertama. Kedua, menutup aurat. Tutup aurat. Sebab itu orang perempuan, kalau dia tawaf rambut terkeluar gitu, maka tak sah tawafnya. Kadang tak perasan. Sebab itu sebelum turun daripada hotel, cermin-cerminlah diri, tolak-tolak gitu. Sebab kita pakai cermata, time kita keluar, dia terkeluar, tak perasan. Pasal pun tak berasa. Walaupun selai, pastikan dia tertutup. Begitu juga dengan tangan orang perempuan. Orang lelaki tak ada masalah, cuma dia sadur tang perut. Orang sadur six packs dekat perut, tapi dia sadur perut. Faham orang lelaki? Dia pun pakai begitu. Pakai macam ni lah, saya pakai ni, macam ni, kan? Bila dia berjalan, kalori bakar. Faham kalori bakar. Bila kalori bakar, weight pun makan berkurang tanpa sedar. Dia pun terbujai. Tahu terbujai? Nampak pusat. Maka sah ke batal? Batal. Maka tawafnya tidak sah. Dia tarik balik. Tarik okey, tapi tawaf tadi tak okey. Faham? Nanti saya akan cerita dia buat balik ke ataupun semula. Nanti kita cerita. Jangan cerita buka ataupun tengah-tengah gini orang tarik kain kita terbarai. Maklum sajalah, orang lelaki tak boleh spender tak ada yang bang tak ada spender bang. Musim sejuk je bukan. Tengok bawah kenapa makin sejuk. Rupanya dah tertinggal. Tak perasan, khusyuk Allah. Apa pasal sejuk sangat ni? Rupanya tak ada. Wallahu alam. Sebab itu jangan melirik. Kain ihram kita tu jangan melirik sampai ke buku lali. Biar naik atas buku lali. Kenapa? Takut orang pijak. Faham je gitu. Boleh nak? Terbuka aurat. Tengah-tengah gitu tersengkak pula. Pop. Nampak betis. Tak ada masalah. Nampak peha. Batal tak? Batal. Jadi kalau batal, maka tawafnya juga batal. Dia macam solat jugalah. Kalau kita terbuka aurat, kita batal air wuduk, batal lah. Kemudian apa dia? Syaratnya bermula dari Hajar Aswad. Dikira suatu pusingan itu dari Hajar Aswad. Hajar Aswad tu tempat orang nak cium batu Hajar Aswad tu lah, di penjuru sini, sebelah sinilah. Kalau kita tengok sini, sebelahnya ada pintu Kaabah ataupun orang panggil Multazam. Jadi bermula daripada situ. Kemudian menjadikan Kaabah itu sentiasa di kiri,
Maknanya pastikan Kaabah itu sentiasa berada di sebelah kiri kita, laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan itibak. Kalau kita laki-laki pakai itibak. Baik. Maknanya sentiasa Kaabah itu sebelah kiri. Kalau macam ni, terbalik, nyonsang. Ataupun macam ni, ini pun tak boleh sebab menghadap. Ataupun macam ni, ini tak boleh, ini batal. Faham ya? Okey, kemudian berjalan untuk tawaf. Tak boleh berjalan tanpa ada tujuan. Tujuannya adalah tawaf. Okey. Kemudian mengelilingi wajib 7 dengan yakin. Buat 7. Berapa? 7. Ada bau 3. Tak boleh. Kena 3 juga. Walaupun yakin. Sebab bau 3. Ustaz sudah dah. Barunya saya yakin 7. Tak boleh. 3 juga. Tapi kalau dah was-was 6, 7. 6, 7. Was-was. Maka ambil 6 tambah lagi 1, 7. Faham tak? Habis. Dah 7. Alah 7. Yeay. Kita tambah lagi lah. Apa salahnya lebihkan sikit kan? Batal. Tak boleh. Kena buat semula. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ngam 7. Yakin. Buat semula kosong. Kalau buat kali ke-8, niat sekali untuk buat tawaf, kena buat semula kosong. Tawaf sana tidak dikira tawaf. Tawaf 7, 8 bukan tawaf namanya. Itu mengeliling je, bukan tawaf. Boleh? Kemudian dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Hijr Ismail. Sebab itu tak boleh kita sambil tawaf pegang Kaabah ataupun Hijr Ismail. Orang Melayu dia kadang-kadang dia jalan, dia suka raba. Nak pegang Kaabah kan, geram. Dalam ihram tak boleh pegang Kaabah. Sebab dia ada wangi. Satu larangan. Kedua, waktu tawaf tak boleh pegang Kaabah. Sebab haram pegang Kaabah, batal Kaabah. Walaupun kita ditolak. Kena batal pusingan tersebut. Sebab tu, ya tengah kita pusing, orang tengah rasak. Selalu yang kena dekat Hijr Ismail. Sebab tu saya bila sampai kat situ, saya jarakkan daripada jemaah. Selalunya kita tak dekat lah. Sekali-sekali tu dekat. Tengok jemaah makin lama makin macam nak dekat je, bawa keluar jahit. Sebab apa? Takut. Sebab dia Hijr Ismail dia tinggi dia gini. Dia letak tangan macam ni memang sedap. Memang sedap. Dia tinggi betul-betul ngam-ngam gitu. Jadi tidak boleh pegang. Baik. Kalaulah kita tengah situ, tengah-tengah tawaf, kita kan terbuka ni kan. Turki pula tempuh kita. Macam mana Ji? Turki Mak Haji oi. Bukan India. India tak kisah. Turki. Baik. Mengikut Muzakarah Haji kali ke-21, dia kata tempuhan antara lelaki dan perempuan tanpa berlapik tidak membatalkan wuduk dengan syarat tidak ada syahwat. Kali Turki naik, boom, kembang bulu roma. Wow. Batal tak batal? Batal. Bila batal tak sah. Saya tadi tak kata batal tawaf kan? Paling nak tahu tawaf tu batal satu pusingan ganti seterusnya. Baik. Dengan ganti semua. Ganti semua. Dia tak ganti semua. Dia batal. Dia satu yang tadi, yang 8 tadi, kalau kita buat 7 bagi 8 batal semua. Buat lepas satu. Kena buat kosong, balik satu balik. Tapi sekiranya kita tengah tawaf, batal ketika kita tengah tawaf. Waktu tawaf situ je yang batal, bukan batal semua. Contoh, kalau kita dah ada 3, ni kali yang keempat. Kali keempat kita pun tersentuh ataupun terbuka aurat ataupun kita kentut, batal pusingan itu sahaja. Lepas tu sambung balik. Yang 3 tadi valid tak? Valid. Cuma sambung yang 4 lagi. Faham? Bukan batal semua. Batal semua jenuh musing sampai ke sudah tak habis.
Orang lain dah habis, dia tak habis lagi. Apa pasal? Asyik batal ni Ustaz. Jadi hari pertama kalau boleh jangan makan yang ada angin-angin, takut terkentut-kentut. Kentut macam mana pun batal. Tahanlah macam mana nak biru muka. Kang dia keluar sikit pun batal, walaupun tak bunyi. Macam mana Ustaz kalau batal terkentut tu ke tepi kita? Kita beritahu Ustaz saya batal lah, ajah keluar lah, kami terus lah, tak payah tunggu ajah. Ajah keluar, ambil wuduk, sambung balik, bermula dari Hajar Aswad, berakhir. Tapi tak boleh sama dengan grup yang terus. Kena jujur. Kita akan tunggu tempat yang disediakan. Jangan risau. Tak jumpa, kita akan jumpa-jumpakan. Tak ada masalah. Jadi yang lain tunggu tu, kalau tunggu jangan muka monyok macam cencurut. Bila nak jalan ni Ustaz? Tak payah, tunggu je. Kadang-kadang kita ni maklum sajalah, ramai-ramai, masing-masing dia ada cerita. Jadi bila ada jemaah yang tertinggal, sabar je lah. Doa situ kan, doa. Kita kan nanti pakai spray, ada spray, kita spray kat situ je lah. Habis dah spray, masuk balik, mula daripada Hajar Aswad. Balik, tak boleh berhenti kat sini. Memang boleh, tapi kita tak tahu kat mana kita yang salah. Jadi kita lebih baik ambil daripada mula Hajar Aswad. Kita dah 3 dah pakai, yang keempat yang batal. Mana kita masuk kali yang keempat lah. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jangan buat balik satu balik. Satu balik orang dah nak pergi sa'i dah, jangan tinggal lah belakang. Takkan nak tunggu kan? Itu contoh. Boleh nak? Okey, baik tawaf. Macam mana cara nak tawaf? Itu cara tawaf dia lah. Maka tawaf boleh makan tak? Boleh. Tawaf boleh selfie? Boleh. Semua makruh. Tawaf boleh sembang tak? Boleh. Makruh saja. Yang afdal, tumpukan dengan penuh khusyuk, banyakkan istighfar, banyakkan doa, banyakkan baca Quran, banyakkan tasbih, banyakkan apa juga selawat. Kerana waktu tawaf adalah waktu afdal ataupun doa mustajab. Bagaimana cara nak tawaf? Senang sahaja. Kalau kita by grouping, saya akan mula nak baca dia, niat dia sunat. Tak niat pun tak apa. Tawaf tak baca apa pun boleh, tak niat pun tak apa. Sunat niat. Niatnya ialah yang senang. Allahumma inni uridu tawaba min tawafil umrati sab'ina tawaba fa'asulili wa taqabbil minni. Itu tawaf yang paling senang. Faham? Tu senang lah, cuma laju je kan? Boleh? Yang susah aku tawaf. Itu yang paling susah. Aku tawaf. Jalan lah. Jangan tawaf diam. Sebab dia suruh jalan. Boleh? Jadi kalau tak ada pun, tak nak tawaf, aku datangnya Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, jalan. Tak ada niat pun boleh. Tanpa, sebab yang wajib ialah perbuatan. Orang tak pergi kursus yang takut. Yang dah pergi kursus, kacang aja. Tak payah pergi kursus pun boleh. Tapi kalau tak pergi kursus tak tahu. Sebab tu kena pergi. Yang cerita ni semua ni yang tak pernah pergi. Risau. Kau dah baca dah? Niat tahu macam niat tahu. Berbuih lah. Allahumma ini kan? Tengok dalam buku tu pun penat. Apa tu kita mula je. Daripada dia punya guide, sebelah kanan kita ada lampu hijau, sebelah kiri kita ialah Hajar Aswad. Kalau kita dah lepas Hajar Aswad, kita niat, tawafnya tak sah. Sebab kita dah melepasi sempadan tawaf. Maknanya kalau kita pusing tu tidak dikira satu. Kita mesti sebelum. Ini Hajar Aswad, lampu hijau. Biasa jangan lepas. Sebab tu kita mula istilam bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ataupun baca apa doa juga. Tidak ada bacaan khusus ketika tawaf. Apa juga nak baca. Doa mustajab je. Kahwin dua. Kan? Boleh? Abang Ji, ingat?
Boleh? Boleh? Tapi jangan kuat-kuat dalam hati. Sebab takut nanti lebam sebelah kanan. Saya tak tahu Mak Haji kata apa dua lah tengah tawaf bergaduh pula. Dia cubit dah cerita dah lebam dah kan ya? Ustaz, Ya saya. pertanyaan Silakan. macam yang ni di bawah. Okey. Mutawif bawa lah. Okey. Yang di atas macam Yang kalau yang gunakan kursi roda yang kita hire tu, kita panggil ustaz yang tolak tu. okey, ataupun kita bawa skuter. Kita naik skuter. So di mana kita nak tahu dia punya dia tu? Itu. Dia ada sempadan juga. Dia ada tulis situ lampu hijau, sebelah kanan ada Kaabah situ. Kita nampak naik skuter pun nampak. Bukan naik skuter tak nampak bodoh gitu je, tak ada. Nampak Kaabah mesti ada ke sebelah kiri kita. Cuma kadang-kadang dia tertutup dengan dinding, tertutup dengan tiang itu, tapi pasti nampak. Sebab syaratnya tawaf mesti nampak Kaabah. Kalau walaupun skuter tak nampak Kaabah, tak sah tawaf. Okey. Naik skuter pun naik skuter, tak ada masalah. Dia ada sempadan dia. Mesti ada lampu hijau. Dekat situ dia tulis start tawaf. Orang putih cakap. Orang Melayu tak ada. Arab ada. Bidayah tu tawaf dia kata. Situ permulaan. Okey, boleh tak? Okey, kita mula bismillah. Ini pun sunat istilam bismillah, Allahu akbar. Istilam ni flying kiss lah. Tahu flying kiss? Abang dah lama tak buat kan? Ke dah tak reti buat? Tak pernah buat. Alhamdulillah. Balik ni kan, abang jangan buat kerja. Kang mak rumah kita tak boleh kerja kang. Apa pasal lah? Kau nak buat silakan. Islam ni kalau ikut sunnahnya, kita kena pergi ke Hajar Aswad cium dulu. Lepas tu baru tawaf. Itu zaman Nabi, tak ada orang berebut. Zaman sekarang jangan duk kerja. Kau nak pergi situ tak kelepas. Jadi tidak keperluan untuk kita sunat. Maka kita pun istilah bismillah, Allahu akbar. Bila kita pun start bismillah, Allahu akbar. Bacalah apa doa. Doa apa juga nak baca doa, baca zikir boleh, nak tasbih boleh, doa boleh, selawat boleh, apa juga nak baca pun boleh. Sehingga kan tak nak baca, tak tahu apa nak baca, ustaz, diam aja, jalan je. Jangan tak jalan. Ni pasal tak tahu apa nak baca. Tak boleh. Kena je jalan. Jalan tenang. Tak payah macam orang buasir ataupun ataupun robot. Faham tak? Jalan macam biasalah, macam kita jalan. Jangan. Pasal nak kontrol Kaabah. Ada. Terlalu rigid sangat. Kesian tengok. Kesian. Pasal apa? Kok kiri. Kesian tengok. Jangan robot. Relax. Santai. Tapi jangan relax sangat. Jalan. Jumpa tangga. Tangga lah. Kaabah kat belakang. Batal. Sebab dia pusing. Dia bila tak pusing, dia memang terus. Nanti jumpa tangga. Apa tangga pula ni? Salah lah, dia pun pusing. Maka yang ni tak sah. Sebab apa? Dia dah membelakangkan Kaabah. Okey sebab tu tengok pusing. Apa doa? Habis saya kata nak doa ke tak nak doa, apa pun diam. Mak Haji tak nak baca apa? Tak ingat ustaz? Baca buku langgar dia orang. Cermin mata tak bawa. Kan? Simpan. Surah jalan je. Ikut. Sampai ke rukun Yamani, bisa antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, ada Nabi mengajar doa dia. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, contoh. Sampai sini pusing, sampai rukun Yamani berislam. Bismillah, Allahu akbar. Walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai ke rukun Yamani, satu pusingan. Sambil tu Islam jangan pusing tau. Islamnya sambil kita masih lagi dalam keadaan jalan, dan jangan berhenti sampai ke ujung Hajar Aswad. Bismillah, Allahu akbar, keling je. Bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sambil tu jalan terus. Begitulah seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Sampai 7, hujung sini bismillah Allahu akbar walillahilhamd. Kita pusing terus pergi ke tempat makam Ibrahim ataupun multazam. Kalau kawasan tu penuh, kita akan pergi kawasan tempat disediakan sembahyang sunat. Maka kita akan tunggu jemaah yang tertinggal di situ menghadap ke pintu Kaabah untuk kita buat sembahyang sunat tawaf. Sambil tu tunggulah, minum air zam-zam, nak tengok Kaabah, nak berdoa kan. Nak berdoa kan, ya Allah, anak aku sekolah, bagi aku keputusan yang terbaik. Amin. Kan? Ya Allah, aku lama tak naik grade. Naiklah grade agak-agaknya ni. Balik-balik dapat surat. Kan? Mustajab doa. Jadi, ya Allah, aku tak beranak lagi, nak beranak. Mak Haji nak beranak lagi kan? Doa lah, doa. Mana dah tahu kan rezeki? Oh Mak Haji, ni siapa? Anak. Orang pun confused kan? Mana dah tahu kan rezeki ni kan? Jangan disangka 60 Ustaz. 60 belum tentu Siti Khatijah pun beranak lagi. Jangan buat kerja Ustaz. Seram dengar. Itu seram saya tak tahu, tapi hukum boleh aja Apa lagi nak? Apa nak? Kambing beranak. Dia tak nak beranak, kambing pula beranak. Okey lah. Kambing beranak, bila kambing banyak boleh jual, boleh pergi umrah lagi kan ya biar kambing beranak, kita tak nak beranak, habis kita kan. Toreh getah banyak. Getah apa juga minta. Boleh nak? Okey, faham? Clear? Itu bab tawaf. Baik. Ini kalau kita tengok di sini, ini Kaabah. Di sini ada lampu hijau belah kanan. Dia ada lampu hijau. Itu memang dia punya trademark dia, tempat penanda dia sini. Ni ramai. Ni gambar lama lah, ni. Sekarang dia tak ada macam ni dah, lain dah. Sikit. Dia punya seronok tau. Dia tawa dah. Saya pun angkat tangan nak keluar. Dah habis ke Ustaz? Sampai tak sedar dah habis kau. Pasal waktu tengah hari kan, nak tongak tak boleh, nak lulu diam aja. Tapi walaupun panas, masa tu sejuk juga, angin kuat. Alhamdulillah. Baik. Ini Hajar Aswad, ini Multazam, ini Rukun Yamani. Ingatkan apa tu. Okey, pusingan Baik, selesai. Ini IJ Ismail yang ada macam ladang kuna tu sebab tu kita tak boleh cross. Dulu tak ada pintu, sekarang pintu dah ada, jadi tak boleh masuk. Jadi IJ Ismail ni sebenarnya sebahagian daripada Kaabah. Jadi siapa yang dapat sembahyang di IJ Ismail seperti sembahyang di dalam Kaabah. Cuma nak masuk IJ Ismail dia ada jadual, ada waktu. Kena beratur masuk laki-laki, lepas tu perempuan. Dia tak boleh masuk main gedah gitu. Dia kena beratur lah dulu. Beratur kawasan sini. Sini Rukun Yamani, beratur dekat sini. Beratur panjang sini, nanti dia akan bagi masuk lebih kurang dalam 20 orang, 30 orang. Habis tu keluar masuk. Begitulah. Kalau nak pergi waktu tu, nak pergi dapat di Haji Ismail waktu duha. Cantik boleh masuk. Sebab waktu tu orang balik ke hotel, kita boleh cari. Sebab kita hotel dekat dan tengok kat TV je, tengok kosong, pergi berlari kejap. Tapi kalau orang lelaki kena pakai kain. Cuma ada orang cakap lah, Ustaz, macam mana Ustaz pandangan? Ni ada orang tanya lah, pandangan kita dummy lah, kita tak buat ihram, tapi kita pakai ihram untuk nak duduk di dataran, untuk nak buat dataran. Banyak bila saya tanya rujuk dengan sahabat-sahabat mu'alim, dia kata elakkan berbuat demikian. Sebab kita nak buat ibadah, janganlah nipu-nipu. Walaupun dibenarkan, sebab bila nak masuk ke dataran memang kena pakai kain ihram. Tak pakai kain ihram tidak dibenarkan. Oleh kerana dataran tu kalau kita buat setengah jam selesai. Setengah sejam. Kita 3 kali pusingan baru samaan dengan 1 pusingan di apa nama? Di masjid. Jadi
agak memang, tapi kalau kita nak ikhlas nak buat jauh bukan dekat ke, terpulang lah. Tapi kalau sah tak Ustaz? Sah dari segi kita tipu pakai kain ihram untuk tawaf sunat ataupun bukan tawaf rukun. Sah, cuma dari segi adab, yalah awak nak buat ibadah awak menipu juga. Gitu je lah. Di segi itu, di segi moral dia je lah. Boleh tak? Boleh faham ya? Okey, kalau tak nak naik skuter je lah, bayar 50 rial ya, apa salah sangat lah. Naik skuter 40 minit je ya. Kita naik tadi ya, 40 minit 7 pusingan, selesai. Sedap je. Tekan gambar, jangan gambar kura-kura, gambar arnab, tekan gambar arnab, dia laju sikit. Tapi Ustaz, kalau nak jalan kaki pun boleh, nak naik skuter pun boleh, campur-campur boleh? Boleh. 3 naik jalan kaki, 4 naik skuter. Boleh. Skuter walaupun 4 pusingan tetap bayar 57 juga. Dia tak bayar separuh-separuh. Dia kira sekali buat berada. Terpulanglah. Kalau Hajah kata nak 6 kali pusingan pakai kaki, 1 naik skuter pun tak ada masalah. Ya? Bayar sama 57 rial juga. Dia naik atas, dia ada lorong naik atas, dia tingkat 3. Dia tak ada kat bawah tu. Mana skuter, Ustaz kata skuter memang tak ada kat bawah tu. Dia daripada atas, dia ada tu memang khas tempat dia tu. Terpulang. Tahu rasa kaki ni tak berapa mampu ni, naik skuter je lah. Skuter. Kalau tolak, saya kata tu 150. Kalau tolak tawaf je. Tawaf saja. Tawaf je. Bukan 100 ke 150 tawaf saja. Tolak lah orang tolak. Ada orang tolak. Boleh nak? Okey. Cuma orang tawaf, orang yang tolak ni, dia jujur tak jujur, kadang-kadang kita kena kira. Jangan harap dia kira. Kan tak cukup, dia tinggal ni kita. Itu susahnya. Itu kalau kita naik tolak yang tu lah. Kalau tapi cari yang orang yang pakai vest tu, vest warna coklat ataupun warna hijau. Dia tu lebih kita faham. Jadi kita tak nego dengan dia lah, berapa nak bayar. Biasanya limited paling murah pun 100 lah. 100 ke 150 lah. Kadang dia sampai 200 pun ada lah. Terpulang lah. Itu kalau dia. Kalau nak jalan, tak nak tak payah. Boleh nak? Okey. Baik. Ini berkenaan wuduk, saya dah hantar, dah bercerita. Selesai tawaf. Ada soalan tawaf? Kita akan buat sembahyang sunat 2 rakaat dan minum air zam-zam. Sementara nunggu, saya ambil masa bukan dalam setengah jam. 20 minit ke setengah jam, bagi peluang lah. Nak menghadap, nak apa semua, nak tengok Kaabah, nak berdoa. Kadang-kadang kawan-kawan kirim kan, semua berjela-jela tu. Jadi kena kirim lah. Kita baca lah, jangan tak baca. Sebab orang kirim. Tengah baca, Ustaz, jom tunggu nak ni, habiskan dulu. Kalau tak habis, simpan dulu, nanti datang lain. Datang waktu yang bukan masa mungkin tawaf. Faham tak? Kita boleh, macam perempuan dia tak masalah, dia boleh 9 masa dia boleh datang ke dataran tawaf. Bukan tak boleh tawaf, ke dataran tawaf. Orang lelaki boleh tawaf, tapi tak boleh masuk dataran tawaf tanpa memakai ihram. Dataran tawaf ni maknanya tempat yang macam tadilah saya sebut tadi tu. Itu dataran, tapi dalam masjid boleh tawaf, tak ada masalah. Baik, habis tawaf, selesai je tawaf, kita akan duduk sama ada makam Ibrahim ataupun duduk Multazam. Biasanya kita akan duduk dekat Multazam. Betul dah sebanyak saya bawa semua ngadap ke Multazam. Alhamdulillah. Nak menangis ke, nak meraung ke, jangan berguling sudah. Aduh guling pasal ni menyesal Ustaz. Yang itu sabar. Yang itu takut Tok Arab tangkap terus. Dia ingat gila. Risau juga. Takut di situ jenuh kita nak jamin pula kan. Jadi kalau rasa ribu sangat, keluarkan air mata, duduk dan diam. Nak meraung-meraung lah tak apa, tapi jangan berguling. Boleh nak? Okey, selesai. Kalau pernah nak buang air, beritahu. Kita akan tunjukkan tempat mana bilik air. Sebab kalau di situ nak pergi ke bilik air, paling yang dekat ialah pergi kawasan sa'i. Kawasan sa'i. Jadi kita dah nak pergi ke dataran sa'i. Okey, terusnya kita masuk rukun yang ketiga. Apa dia? Rukun yang ketiga? Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Baik, sa'i. Apa makna sa'i? Sa'i itu berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syarat. Sa'i hanya boleh laku sama ada selepas tawaf umrah ataupun tawaf haji. Tidak ada sa'i sunat.
Jangan pula, Ustaz, saya nak pergi masjid, mana? Nak buat sa'i. Sa'i apa kau? Sa'i sunat. Jangan duk gatal. Tak ada. Tak ada. Sa'i mesti diiringi dengan tawaf rukun. Tak ada tawaf rukun, tidak ada sa'i. Khusus umrah dan haji sahaja. Baik. Macam mana nak pergi ke sa'i? Sa'inya tempatnya tak susah, sebelah saja. Dan sa'i punya tempat dia bukan dalam masjid. Kawasan sa'i ialah bukan kawasan masjid. Itu kena faham. Dan nak pergi sa'i, kita akan pergi lalu kawasan ni. Ini Kaabah, ni antara ni Safa, ni Marwah, ini dalam bangunan. Tapi dia sambung dengan masjid. Dia tidak dikira masjid. Yang dikira masjid ialah kawasan sini saja. Dan juga dataran-dataran di sini. Sini tidak sa'i. Sekarang sini dah masuk dah. Sekarang dah masuk bangunan kat sini dah. Dah panjang dah. Nak pergi ke Anjum tu je. Tu belah sini. Ini okey, ini sini. Jadi dia Bukit Safa dan Bukit Marwah, dia punya trademark ialah di mana Hajar Aswad, kita pergi ke sebelah kanan. Tempat yang lampu hijau tu, di situlah Bukit Safa. Baik. Kita dah selesai dah sembahyang sunat, dah tunggu, dah baca doa apa semua, minum air zam-zam, kita pun berjalan. Naik ke Bukit Safa. Ini Safa start ataupun Bidayatul Safa. Kita pergi ke sana. Naik lajak ke atas. Dan Safa ni dia ada lower ground, first floor, second floor, third floor. Yang tempat Sayyidatina Hajar, Siti Hajar, ground. Yang mana kita akan naik sedikit lajak, kita akan berada. Kalau bawah, lower ground orang panggil, bawah. Dia akan jumpa kaki bukit. Tapi dia gelap dan dia rendah dan agak jauh sikit. Jarak antara Safa ke Marwah lebih kurang 420 meter. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 420 meter. Kali 7 lebih kurang 3 kilometer. 3 kilometer je Sakit lutut 3 kilometer, sengal-sengal 3 kilometer, tak nak 3 kilometer juga. Naik kursi pun order 3 kilometer, naik skuter pun 3 kilometer. Okey? Duduk saja tak ada kilometer. Duduk saja, duduk tak bergerak. Ayo Ustaz, saya sa'i ni Ustaz, tapi tak bergerak, tak jadi, kena gerak. Boleh tak? Baik. Jadi okey, ini Bukit Safa. Dia dah ada partition, transparent, maknanya kita boleh nampak tapi tak boleh nak panjat. Masuk ke sini. Tadi kita pergi sini, kawasan ni ditutup. Kawasan ni tutup. Dia ada kun tutup, tapi kita boleh lalu di bawah kaki, di kaki dia. Baik. Bermula daripada Safa. Mana kita nak naik? Ini Safa. Macam mana nak tahu Safa? Tahu Safa, kita berada di atas Bukit Safa, Kaabah sebelah kiri. Itu trademark dia. Safa, bila kita berada di Safa, di atas Bukit Safa, Kaabah mesti berada di sebelah kiri. Dan apabila kita berada di Marwah, Bukit Marwah, tamaknya Kaabah mesti ada sebelah kanan kita. Begitulah seterusnya. Boleh? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukit Safa. Bukit Safa ni bila sa'i ni tuan-tuan, tidak semesti ada wuduk. Dalam haid pun boleh. Apa juga keadaan, freestyle boleh kita lakukan. Afdal jalan kaki. Nak berlari boleh, nak berguling boleh, merangkak boleh, mengesot boleh. Apa lagi? Jalan belakang boleh, jalan kaki atas, tangan bawah boleh. Macam mana lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa keadaan sekalipun. Mengesot boleh. Boleh. Yang tak boleh, tak jalan. Boleh tak? Freestyle. Dan dia ada wuduk pun sah, tak ada wuduk pun sah. Dia beza dengan tawaf. Clear? Okey.
Bermula. Macam mana nak niat nak buat sa'i? Sama juga. Dia tidak ada niat khusus, dia tidak ada bacaan khusus. Maka duduk siapa? Aku sa'i, jalan. Apa cerita? Kalau nak yang senang, Allahumma inni uridu saya umrah, boleh? Tak nak? Tak nak sudah, simpan. Kita saja, aku sa'i, jalan. Jalan. Apa nak baca? Tak ada apa baca. Apa suka-suka nak baca. Jangan tak ada masalah. Doa paling mustajab, istighfar paling bagus, zikir elok, selawat utama. Tak baca, jalan. Yang musak, jalan. Jalan sambil pegang tangan dengan orang rumah. Dah lama tak pegang kan? Boleh tak? Boleh, tak batal je. Kalau batal pun tak apa. Oh, macam honeymoon kan. Sembang kan. Macam mana kita yang mungkin kau umrah ni, alamak, sampai juga kita. Oh, seronok ni. Yang ada lelaki bini lah. Yang tak ada, jangan cari tangan ustaz pergi pegang pula. Ya kan? Jadi kita buat macam biasa ya. Baik. Penat, boleh duduk, boleh minum, sambung balik. Sambung. Ustaz penat ustaz, kaki macam nak tercabut. Duduk, sembang, buka biskut, makan biskut. Ada roti, makan roti. Buat bekal ya, jangan risau. Ada nasi lemak, buka nasi lemak. Kalau ada lah. Tak ada lah. Jangan macam ni. Jangan kata ustaz mana nasi lemak. Tak ada. Kalau bawa cerita je lah. Faham ya? Mana? Berhenti minum, berhenti lihat. Sambung balik lah. Sambung ya, sampai Bukit Marwah. Safa 1. Antara Safa ke Marwah bilangan ganjil 1 sampai ke Marwah. Sampai Marwah, sorry saya mula semalam. Nak mula daripada Safa, kita istilam bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, pandang ke Kaabah, lepas tu kita pusing jalan. Apa baca doa, terpulang pada tuan-tuan nak baca sampai Bukit Marwah. Bukit Marwah kita buat istilam, Kaabah sebelah kanan, bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, pandang balik ke Bukit Safa, kita jalan. Marwah ke Safa bilangan genap. Jadi Safa 2. Dari Marwah sampai ke Safa. Sampai ke Safa bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, sambung balik. Berapa? 3 4 5 6 7. Maknanya bermula di Safa, berakhir di Marwah. Siapa yang kat Safa ke Marwah bilangan genap, dia dah salah kira. Faham tak? Baik-baik. Saya sambil jalan, kadang-kadang saya tanya, Ustaz, berapa dah? Berapa? Selalu dia gitu. Saya akan tanya, padan muka. Berapa saya ikut Ustaz? Macam mana saya ikut Ustaz? Saya dah lepas. Berapa? Dia tanya kawan. Berapa? Entah, aku ikut engkau. Dah mabuk. Habis macam mana Ustaz? Itu kena ingat berapa. Ni daripada Safa ke Marwah 4 kot. Safa ke Marwah 4 kot. Agak-agak berapa? Yalah. Ni di tengah-tengah jalan saya tegur, ya Ustaz, berapa? Entah. 4 kot. Safa ke Marwah. Agak-agak betul tak? Salah. Jadi macam mana nak kira? 3 pun tak boleh, dia tengah-tengah. 5 pun tak boleh. Kosong balik lah. Yelah. Dah nak kira macam mana? Nak kira 1 balik lah. 3 bukan, 5 bukan. Tak faham. Saya tegur tengah-tengah. Bukan dari pangkal. Dari pangkal okey lah. Dari tengah-tengah. Faham? Tengah-tengah saya tegur berapa? Entah Ustaz, ni daripada Safa ke Marwah. Entah Ustaz, 4 kot. 4 betul tak kalau Safa Marwah? Tak betul, missing aja 4. Maknanya salah lah. 3 pun salah sebab ini dah tengah-tengah. Mana boleh 3,5? Belum, dia tak boleh kira sebab dia tak tahu. Dia tak tahu bilangan. Jadi bila sampai ke Marwah, dia tak boleh kira 1. Dia kena balik ke Marwah.
ataupun dia ghostan. Tak jadi berapa? Patah balik lah. Boleh patah balik. Tak ada masalah, jangan teruskan. Patah balik tak bersambung Ustaz. Datang balik kena bilang satu balik sebab tadi confuse berapa tadi, faham tak? Tapi kalau dia kata entah Ustaz tak ingat saya berapa. 3 kot. Boleh 3 pun salah juga sebab dia tak boleh. Kalau terus dia tak boleh sambung yang sana jadi berapa sebab permulaan sa'i mesti bermula dari siapa, dia tak boleh mula daripada Marwah. Faham tak? Jadi terpaksalah ghostan balik. Ghostan yang gitu. Tak payah. Maknanya orang jalan situ, kita jalan belah tepi. Kalau jarak kita dengan apa nama? Dengan siapa tu dah dekat, maka kita buatlah semula satu. Boleh faham tak? Jangan pening. Dia tak macam tawab pasal pusing kat situ gitu. Dia bila sabar, dia pasal dia berlainan channel ganjil, channel genap. Dia tak boleh mula daripada genap pergi ganjil. Tak boleh. Kita mula daripada sana lah, dua terki satu lah. Mana boleh begitu? Faham tak? Dia tak boleh tak apa, yang ni kira pakai, yang ni kira 2 yang nanti kita buat yang tu balik satu. Dia tak boleh ghostan, dia tak boleh mundur. Kiraannya kena terus. Boleh? Jaga-jaga tak ada kompi-kompi lah ikut je lah slow-slow. Penat berhenti ramai-ramai. Ada biskut buka seorang-seorang. Lebih betul Ustaz. Kalau itu soalan bagus. Kalau lebih Ustaz, saya dah 7 dah lebih, tak batal. Bolehlah buat sampai besok pagi. Orang lain dah balik. Tapi 7 dikira je. 7 dikira. Bila saya tak puas hati Ustaz, saya nak buat lagi. Sambunglah. Tapi kita dah selesai lah. 7 tu dah kira selesai. Boleh? Okey, buat 1, 7 sampai 7 habis kat Marwah. Habis Marwah, kita pun bismillah, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, buat sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian kita minum air zam-zam. Selesailah sa'i kita. Jadi sa'i boleh pusing-pusing, boleh cepat ambil gambar, cepat. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh? Okey, tapi makro. Boleh okey. Habis sa'i. Lepas sa'i, kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang lelaki apabila jumpa lampu hijau, ini dekat lower ground ni kat bawah tanah. Ni underground ni, tempat yang saya. Lelaki sunat jumpa lampu hijau pertama, dia sunat ramal. Apa ramal? Bukan ramal tenung nasib. Ramal ni mana lagi anak. Nak 100 meter pun boleh juga. Sup panjang sampai dah. Flash. Dahsyat. Boleh. Tapi terbaik lagi anak lampu hijau ke lampu hijau kedua. Begitu juga dari Marwah jumpa lampu hijau lagi. Tak larat Ustaz, badan dah tak larat dah. Ini dah heavyweight dah ni, nak berlari pun tak larat. Jalan je lah. Jalan je, tak ada masalah. Boleh nak? Okey. Sa'i selesai. Bila sa'i selesai, ni Bukit Marwah dia rendah, boleh duduk atas ni, tapi tadi kita datang dia tutup mana tak boleh. Kalau tidak kita sunat sembahyang sunat di atas Bukit Marwah tadi. Baik. Tu Marwah dia ada tiang-tiang ni lah. Kita akan melalui belakang tiang-tiang ni. Baik. Ini di Marwah kat bawah. Okey, ini laluan untuk kursi roda. Siapa yang naik kursi roda, dia ada laluan dia. Dia jangan lalu kat tempat orang jalan kaki langgau. Nak lapang, naik tingkat 1. Tingkat 1 dia naik satu eskalator, dia lapang. Orang tak ramai. Baik. 7 kali. Itu di antara dia. Apa dia? Tahlul. Ya, ini mana tahlul? Membebaskan kita daripada perkara yang diharamkan semasa ihram. Mana tahlul ni dia mesti dilakukan selepas sa'i. Selepas sa'i umrah ataupun sa'i haji. Baik. Siapa punya kereta? Okey, tak apa. Kemudian tahlul ini rambut ataupun bulu-bulu lah. Afdal lah rambut. Paling kurang 3 helai rambut. Paling banyak botak kepala. Afdal botak kepala, kerana Nabi pesan setiap helai rambut yang gugur semasa tahlul, sebanyak itulah gugurnya dosa
dosa kita. Maka botaklah kita, walaupun seumur hidup tak pernah botak. Umrah botaklah, handsome. Ajar punya kereta ya? Tak apa. Dia kadang tak rapat. Okey, baik. Mana botak untuk orang lelaki. Orang perempuan jangan botak. Dia pun teringin nak botak juga. Rambut kita Ustaz banyak dosa juga Ustaz. Kita nak botak. Jangan, makruh. Boleh botak dengan izin suami. Kena tanya suami. Abang. Ya. Botak bang, kita sama-sama botak bang. Botak lah. I pun tak kisah you botak ke tak botak, you tetap cantik. Maka suami kata botak. Tapi masalah sana tak ada salon perempuan, yang lelaki. Jadi tak payahlah. Jadi guntinglah sendiri. Di atas di Bukit Marwah itu afdal. Macam tuan-tuan duduk dekat hotel tu, nanti saya akan bawa tuan-tuan botak kepala. 10 rial aja. Itulah di antara perkara yang boleh kita kongsi. Ada rezeki nanti ada khusus berapa lagi? InsyaAllah yang Parmesan kita buat khusus minggu depan 3 bulan 3 bulan nanti saya akan masuk berkenaan dengan tawaf wada dan juga ziarah Rasulullah SAW di Madinah. Hari ni kita cerita tentang umrah aja dulu. Boleh 3 bulan minggu depan. Tak apa, nanti saya Tempat nak ziarah yang kata kena bayar tu, apa tempatnya? Tempatnya di pertama Taif 150 je. 150 itu di Mekah. Kemudian di Madinah iaitu di Medan Badar namanya. Raudah itu dalam package. Raudah itu tempat tempat namanya taman syurga antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Lagi satu perkara je, berkenaan dengan akikah. Kalau ada nak akikahkan cucu ke atau diri sendiri pun boleh buat di sana. Kalau untuk akikah kambing saja 450 rial. Kalau siap dengan masak sekali 800 rial. Jadi makanan tu kita akan makan demah yang ada lah. Kalau ada yang akikah super juga macam kita buat Sabilillah tu, kita buat Tahlil boleh. Tahlil tuan-tuan mana yang ada saudara mara nak bubuh nama tu bubuh nama. Nanti kita akan bacakan dekat sana. Kita akan buat InsyaAllah di dalam bilik hotel. Bilik hotel yang kita duduk salah satu bilik kita ambil. So kita akan buat macam tu lah. Nanti orang tanya kenapa tak buat kat Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram kena halau. Sebab di Masjidil Haram perkara-perkara itu tidak dibenarkan. Jadi kita hormati undang-undang sana. Kita buat dalam bilik hotel. Nanti pada tarikh biasanya kita buat pada malam Jumaat lah. Biasanya insyaAllah kita ada ruang tu, insyaAllah kita akan buat. Boleh tak? Okey, Haji ada tambah lagi apa? Lain-lain? Saya maklum lah. Kita lagi sekali kita akan buat pada 3 bulan Disember 3 bulan Disember itu last sebelum kita angkat sebelum kita berangkat lah untuk grup yang pertama pada 15 Disember. 15 Disember. So grup yang kedua 17 Disember seperti yang saya beritahu awal tadi. Mungkin ada yang belum dengar. So 17 Disember tu tetap tak berubah. Dan yang ketiganya insyaAllah pada